أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، وبالخير يا كريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Sebelum kita mulakan kuliah kita pada pagi yang mulia ini, malah sama-sama kita mulakan kuliah kita dengan umur kitab Al-Fatihah, serta kita sedekahkan bacaan Al-Fatihah ini kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada semua arwah yang telah meninggal dunia, dan tidak lupa kepada arwah ayah saya, arwah Haji Azmi bin Makzim yang meninggal disebabkan COVID. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan arwah-arwah dalam golongan orang-orang yang beriman. Ya, amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini kita masih lagi dapat bertemu setelah seminggu. Seminggu saya tak ada suara. Saya batuk, sakit tekak, mungkin sebab banyak bercakap. Ya, dan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk kita teruskan lagi kelas kita, kuliah kita pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah. Ya, muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu lagi kita dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, ya, sebagai Raudatul Jannah, yakni taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Nabi kata, perbanyakkan berdoa, ya, perbanyakkan berdoa di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah SWT kabulkan segala doa dan permintaan kita. Amin. Ya, di antara nikmat terbesar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kerana Islam adalah agama yang diredai dan agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hanya dengan agama Islam, seorang hamba itu selamat di dunia dan akhirat, dan bahagia di dunia dan di akhirat. Ya, dan dengan agama Islam jugalah kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah agama Islam. Tidak ada agama lain yang Allah redha melainkan agama Islam. Jadi ayolah sama-sama kita, marilah sama-sama kita meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya di antara kita ramai yang sedang bertungkus lumus. Mungkin ramai di antara kita, ya, yang sedang sibuk, ya, bangun pagi menyiapkan juadah untuk ahli keluarga, ya, yang bangun pagi untuk pergi ke kerja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan segala urusan kita hari ini, ya, dan diberkati
setiap yang ibadah yang kita lakukan, insya-Allah. Dan sambil-sambil kita bawa kereta nak pergi kerja kan, jalan jam dan sebagainya, apa kata, kita buka majlis ilmu, kita buka kuliah-kuliah yang banyak sangat dekat media sosial sekarang ni, sambil-sambil lalu jalan jam kan, sibuk dengan anak dan sebagainya. Sambil-sambil tu kita boleh dapat ilmu sedikit, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'la ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang bermaksud, bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Dan bacalah untuk kau kenali Tuhan, yakni kenali Allah yang menciptakan kita. Tuan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita pada hari ini bukan sahaja untuk kita dapatkan ilmu semata-mata, tapi tugas kita pada hari ini hanyalah untuk kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja untuk kita dapatkan ilmu, tapi tugas kita adalah untuk kita kenali siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang tanya, Ustazah, adakah sama di antara tahu dan kenal? Sama sekali tak akan sama. Takkan sama keduanya. Tidak akan sama antara keduanya. Bila kita kenal dan bila kita tahu. Sebagai contoh, bila kita mengenali sahabat kita, kita kenal sahabat kita dan kita tahu itu sahabat kita, adakah sama di antara keduanya? Tidak. Sesekali tidak akan sama. Di antara contoh, bila kita kenal seseorang, contoh kita kenal sahabat kita, kenal itu maksudnya kita tahu lebih mendalam tentang dia. Itu adalah kenal. Kita kenal perangai dia, kita tahu dia macam mana, tahu sifat dia dan sebagainya, kita tahu serba sedikit latar belakang dia, kita kenal dia, kita tahu dia. Tapi kalau kita tahu ni, maksudnya kita tahu, okey, itu adalah sahabat aku tu je. Okay, tahu nama dia je. Okay, sebab itu berbeza di antara tahu dan juga kenal. Sangat-sangat berbeza. Sebab itu, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita belajar ilmu tauhid, untuk kita kenali siapa itu Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya adalah wajib untuk kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya adalah wajib bila kita kenal, bila kita kenali siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita tahu siapa itu Allah. Sebagaimana kata ulama, barang siapa yang beribadah tanpa kenal Allah, maka ibadahnya hanyalah menjadi adat semata-mata, bukan ibadat. Kerana tujuan kita beribadat hanyalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu hanyalah adat semata-mata bila kita beribadat tanpa kita kenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajiblah kita sebagai umat Islam untuk kita belajar ilmu tajwid untuk kita kenali siapa itu Allah Subhanahu wa taala, maka setiap ibadah kita akan dikira sebagai ibadat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukanlah adat semata-mata. Dan sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku. Dan dekat sini Allah kata apa? Dan ingatlah, aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita yang paling utama Allah ciptakan kita adalah untuk apa? Adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas kita yang paling utama. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang bermaksud, Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maksudnya apa?
muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya di sini Allah dah ukur setiap ujian yang datang daripada kita. Ya, maksud kat sini setiap ujian yang Allah datang dan Allah berikan kepada kita, Allah dah ukurkan terlebih dahulu. Sebab itu saya ulangkan sekali lagi, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebankan seseorang melainkan dengan sesuai dengan kesanggupannya. Maksudnya kat sini Allah dah ukur, ya, setiap daripada kita Allah dah ukur, setiap orang daripada kita Allah dah ukur adakah dia sanggup menghadapi satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah dah ukur. Kalau kita mampu, Allah dah ukur. Kalau kita mampu lalui ujian tersebut, baru Allah akan berikan ujian tersebut kepada kita. Jadi setiap ujian yang datang daripada kita, maka bersyukurlah dan banyakkan bersabar. Setiap daripada kita Allah dah uji setiap kesanggupan kita, dan mudah-mudahan kita sanggup, ya, kita sanggup menjalani setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana hadis daripada Syekh Yusuf, ya, daripada hadis daripada Syekh Yusuf menerangkan kepada kita, untuk kita mendapatkan ketulinan emas, maka ia perlu dibakar. Maka kita dibakar dengan pelbagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan siapakah yang paling terbaik di kalangan hamba-Nya. Maksud di sini kata Syekh Yusuf adalah untuk kita mendapatkan sesuatu yang bernilai ketulinan emas, ya. Maksud kita dapatkan satu ketulinan emas, maka ia perlu dibakar. Maka kita diuji dengan pelbagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang diuji dengan kesakitan, ada orang yang diuji dengan kesihatan, ada orang yang diuji dengan kemiskinan, ada orang diuji dengan kekayaan, ada orang diuji dengan kesedihan dan sebagainya. Ya, ramai sangat orang yang diuji. Ya, maksudnya kat sini setiap ujian yang Allah datang pada kita tu Allah dah ukur. Jadi bersyukurlah kepada Allah, setiap ujian datang pada kita tu sebenarnya tak adalah berat sangat. Ada orang yang lebih berat lagi daripada kita. Ya, mungkin ada orang yang diuji dengan kematian, kan? Mungkin ada orang pagi ni yang diuji dengan dibuang kerja. Mungkin ada orang pada pagi ni yang diuji dengan kesihatan tak larat sangat, nak beribadat tak larat, ya. Kemudian ada orang yang diuji dengan apa? Dengan kemiskinan yang kata apa? Kita pagi ni kita boleh makan, kita boleh seronok-seronok dan sebagainya, tapi ada orang pagi ni lapar, sanggup ikat perut, ya, untuk pergi kerja, dapat duit baru dia nak makan. Ada orang diuji dengan macam tu. Dan ada orang yang diuji dengan anak-anaknya. Mungkin anak buat perangai, mungkin ada isteri atau suami yang buat perangai dan sebagainya. Dan setiap orang diuji dengan setiap orang diuji melihat kesanggupannya, ya. Sebab itu setiap apa yang berlaku pada kita, berbaliklah kepada, ya, dalil surah Al-Baqarah ayat 286. Okey. Kemudian, ya, sebagaimana kata Syekh Yusuf, untuk kita mendapatkan keturunan emas, maka ia perlu dibakar. Maka kita dibakar dengan pelbagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan siapa yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana kata Hasan Al-Basri, di antara tanda berpalingnya Allah daripada hamba-Nya adalah dia sibukkan kita atau buang masa pada perkara yang tidak berfaedah. Maksudnya kat sini, di antara tandanya Allah SWT berpaling daripada hamba-Nya adalah dia sibukkan kita dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Sebagai contoh, kita tengok dalam kehidupan kita, ada tak hari itu kita buat perkara yang tak berfaedah? Bila masa yang panjang kita buat dengan perkara-perkara yang tak baik, ya, perkara-perkara yang tak baik, kita boleh fikir, ya, kita boleh fikir sini apa benda perkara yang tak baik, yang tak seharusnya kita buat. Okey. Sebab itu bagaimana kita nak mendapatkan keberkatan dalam hidup kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Di antaranya, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, okey, poin dia ialah yang pertama adalah bagaimana kita nak mendapatkan keberkatan dalam hidup kita. Sebab apa? Bila kita ada keberkatan dalam hidup kita, setiap yang kita lakukan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap ibadah yang kita lakukan, setiap pekerjaan yang kita lakukan, ya, diberkati oleh Allah dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama, bagaimana kita nak mendapatkan keberkatan hidup daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama sekali adalah menjaga keberkatan waktu kita.
Sebab itu saya tanya tadi, cuba kita tengok dalam kehidupan kita, ada tak Allah sibukkan kita dengan perkara yang tidak berfaedah? Adakah Allah sibukkan kita dengan perkara-perkara yang berfaedah? Kita boleh nilai diri kita macam mana. Sebagai contoh, bila kita dekat tempat kerja, ya, bila ada masa lapang, adakah kita buka Al-Quran ke, kita buka majlis ilmu ke, kita buka sambil-sambil buat kerja? Boleh je kan, sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil tu kita boleh buka orang kata apa, buka kuliah-kuliah untuk dapatkan ilmu dan sebagainya. Kita boleh buka zikir, selawat dan sebagainya. Itu di antara masa-masa terluang. Apa yang kita buat dengan masa terluang kita. Sebab itu berbalik kepada kata-kata Hasan Al-Basri, di antara tandanya berpaling Allah kepada hambanya adalah dia sibukkan kita dengan perkara yang tidak berfaedah. Apa perkara yang tidak faedah yang kita buat? Kita mesej siapa? Kita buat apa? Perkara apa yang tidak berfaedah? Adakah kita mendekati diri kita dengan benda yang kemaksiatan, zina atau dan sebagainya, kan? Adakah kita tengok benda-benda yang lara dan sebagainya? Itu di antara benda yang tidak berfaedah. Jadi bagaimana kita nak mendapatkan keberkatan hidup daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama sekali, menjaga keberkatan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang diberi, ya, ada orang direzekikan dengan waktu yang lapang. Ada orang direzekikan dengan waktu yang lapang. Apa yang dia guna dengan waktu yang lapang? Waktu yang lapang tu satu rezeki. Ya, kesihatan juga satu rezeki. Kemudian apa lagi satu rezeki? Kita bekerja juga satu rezeki. Jadi orang kata apa? Yang pertama, menjaga keberkatan dalam waktu kita. Sebagai contoh, ya, sebagaimana Rasulullah SAW menyebut, antara tanda kiamat kecil adalah waktu yang ada terasa semakin singkat. Bila kita ada waktu yang lapang, kita tengok apa yang kita buat. Adakah kita sibukkan dengan perkara-perkara yang berfaedah? Bila kita buka TV, tak salah nak tonton televisyen, tak ada masalah. Ya, adakah kita buka TV tu, ya, kita tengok benda-benda yang bermanfaat? Adakah bila kita buka TV tu, ya, kita dengar benda-benda yang satu yang mendapatkan ilmu, yang meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu di antara kita mendapatkan keberkatan hidup kita daripada Allah. Maksudnya setiap yang waktu terlapang tu kita top up benda tu dengan benda-benda yang berfaedah. Kita berbalik tadi kepada hadis Nabi Rasulullah SAW menyebut, antara tanda kiamat kecil adalah waktu yang ada terasa semakin singkat. Sebagaimana hadis daripada Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad mengatakan, tidak akan tibanya hari kiamat sehingga waktu semakin singkat. Setahun bagaikan sebulan, setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan seminggu, seminggu bagaikan sehari, sehari bagaikan 1 jam, dan 1 jam bagaikan api yang membakar daun tamar. Allahu Rabbi. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok satu hari diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 24 jam. 24 jam, ya, 24 jam masa kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita gunakan waktu yang diberikan oleh Allah ni dengan sebaik mungkin? Adakah kita guna waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni dengan perkara-perkara yang baik? Ya. Sebagai contoh lagi, bila kita dekat rumah, ya, bila kita dekat rumah, apa lagi perkara yang boleh kita buat? Perbanyakkan buka Al-Quran, perbanyakkan mengaji, perbanyakkan tadabbur Al-Quran. Kalau sebagai contoh kita tak pandai nak mengaji, kita tak pandai nak tadabbur Al-Quran, saya tak pandai nak mengaji, kita bukalah Iqra. Kita belajarlah sikit-sikit. Ya, mungkin ada di antara kita, ya, mungkin ramai di antara kita yang dah bersara daripada bekerja. Mungkin ramai yang dah pencen dan sebagainya. Ya, mungkin dekat rumah tak tahu nak buat apa. Ya, tak tahu nak buat apa. Ya, pagi-pagi lepas dah makan, ya, cubalah buka Al-Quran, belajarlah ilmu tajwid. Ya, cuba buka, kata kita buka teknologi sekarang, kita buka YouTube ke, kita buka Facebook dan sebagainya, Instagram pun banyak sangat, TikTok dan sebagainya, banyak sangat ceramah-ceramah untuk kita isi masa lapang kita. Sambil-sambil kita dengar ceramah, kita boleh buat kerja lain. Tak semestinya bila kita dengar ceramah kita duduk tang situ je, tak semestinya. Sambil kita buka ceramah, kita buat kerja rumah. Sebagai contoh, sambil kita buka ceramah, ya, kita buka zikir ke, selawat dan sebagainya, sambil-sambil kita buat kerja, kita selawat. Sebagai contoh yang ada sekarang ni, yang mungkin sekarang ni ramai yang sedang sibuk untuk
untuk pergi ke kerja, mungkin jalan jam dan sebagainya. Mungkin ada masa buka radio tu kan, buka radio yang bermanfaat kepada kita. Mungkin pagi ni ada radio yang menyiarkan tentang motivasi, tentang ceramah, tazkirah dan sebagainya, selawat dan sebagainya. Buka radio-radio yang macam tu supaya apa? Supaya pagi kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, bila disebut tentang berkat ni, bila disebut tentang berkat ni apa? Berkat ni maksudnya bila hidup kita ni Allah redha dan Allah berkati hidup kita ni, maksudnya dekat sini hidup kita ni bahagia. Walaupun kita ni bergaji kecil tapi kita bahagia. Kalau kita bergaji besar, ada orang yang bergaji besar tapi dia tak bahagia. Sebagai contoh, mungkin orang tu dia hidup dia mewah, kaya raya dan sebagainya, tapi bila hidup dia tidak berkat, kemungkinan dekat situ Allah uji dia dengan pelbagai lagi ujian. Kemungkinan anak dia tak jadi orang, mungkin anaknya buat kata alat dia yang tak baik, mungkin anak ni tak jadi manusia, mungkin dekat sini diuji dengan anak dia, mungkin isteri dia, mungkin suami dia sendiri yang buat hal dan sebagainya. Maksud kat situ hidupnya kurang berkat. Sebab tu kita tengok dari mana hasil yang kita bawa balik bagi anak bini kita makan. Adakah duit yang kita bawa tu adalah daripada sumber yang halal ataupun daripada sumber yang haram. InsyaAllah kita akan pergi lebih jauh lagi tentang keberkatan, bagaimana kita nak berkat dalam hidup kita dan sebagainya. Kita akan pergi lebih jauh lagi. Dan sekarang kita huraikan lagi bagaimana hadis Nabi, Nabi menceritakan kita bahawasanya di antara tanda-tanda kiamat adalah waktu yang ada pada kita menjadi semakin singkat. Menjadi semakin singkat. Setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan seminggu, seminggu bagaikan sehari, sehari bagaikan 1 jam, dan 1 jam bagaikan daun tamar, bagaikan api yang membakar daun tamar. Allahu Rabbi. Kalau kita tengok tuan puan, 24 jam yang Allah berikan kepada kita, cuba kita tengok. Ni pagi, tiba-tiba ya Allah dah masuk pukul 10. Ya Allah, dia tengah sibuk-sibuk buat kerja, type dan sebagainya. Tiba-tiba ya Allah dah pukul 10. Tiba-tiba ya Allah dah pukul 1 dah zuhur. Kemudian dah asar dan sebagainya. Ya Allahu Rabbi, masa menjadi semakin singkat. Jadi ayolah sama-sama kita rebut peluang, kita rebut peluang, banyakkan beribadah, banyakkan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum datangnya hari kiamat. Sebelum datangnya hari kiamat. Sebab tanda-tanda kiamat ni sangat banyak kalau kita tengok. InsyaAllah kita akan pergi pada hari yang lain tentang apa? Tentang tanda-tanda kiamat dan tentang umat akhir zaman dan sebagainya. Okey. Kemudian poin yang kedua, yang pertama tadi adalah menjaga keberkatan waktu. Tak kisahlah waktu yang apa yang kita buat, menjaga keberkatan dalam waktu kita. Okey. Kemudian kita nak sentuh sikit menjaga keberkatan dalam waktu bekerja. Menjaga keberkatan dalam waktu bekerja. Maksudnya apa? Sebagai contoh, mungkin ada di antara kita yang pergi bekerja, pergi kerja, tapi orang kata bila kita masuk kerja pukul 8, kita masuk kerja pukul 8, tapi dia masuk pukul berapa? Pukul 9. Contoh dah masuk dah, ada pashkat dan sebagainya, dan tamprin dan sebagainya. Tapi bila masuk, dia sekadar syarat je, dia tamprin ataupun dia tamprin ke pashkat dan sebagainya, kemudian dia keluar balik. Dia buat apa? Pergi breakfast dengan kawan-kawan. Allahu Rabbi. Kita takut waktu-waktu yang kita pergi breakfast tu, waktu-waktu tu Allah tak berkat. Takut waktu-waktu tu lah bila kita dapat gaji nanti, waktu tu dia menjadi sumber yang haram. Sebab apa? Sebab waktu tu kita tak jaga waktu pekerjaan kita tu dengan benda yang baik. Lagi sebagai contoh, bila kita bekerja, lepas tu kita sibuk dengan telefon. Contoh, bila kita buat kerja, kemudian bila bos ada, kita tunjuklah rajin. Bila bos dah tak ada, buka telefon, tengok YouTube ke, tengok Instagram, ambil masa yang terlampau lama. Sekadar tengok mesej suami, mesej ke, benda-benda yang penting ke, isteri mesej ke, tu tak ada masalah. Tapi ini sampai buka telefon, tengok cerita, habiskan waktu bekerja je dengan apa? Dengan menonton video-video, dengan sibuk untuk membawang dan sebagainya, memfitnah orang ke, buka telefon, tengok apa, benda-benda tak penting dia tengok, dia scroll-scroll, tak ada kerja kan, maksudnya tak ada kerja, dia cari kerja-kerja lain dekat dalam telefon tu. Tapi ada kerja, dia buat-buat, dia buat-buat apa, bila ada kerja dia buat-buat tengok telefon dan sebagainya, dia nak bagi masa habis
Maksudnya masa cepatlah berlalu. Okey. Maksudnya macam tu. Jadi kita takut rezeki yang kita bawa pulang, bawa ahli keluarga kita makan, takut yang tidak menjadi apa? Tidak menjadi harta yang berkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takut rezeki yang tak berkat tu apa? Maksud rezeki yang tak berkat tu maksudnya bila kita bawa rezeki tu balik, ya, takut bila kita bawa rezeki tu balik, memang rezeki tu banyak, contoh gaji kita banyak. Okey. Gaji kita banyak, kita bawa balik. Tapi benda tu bila tak berkat tu, orang kata apa? Rezeki tu cepat sangat habis. Itu maksud rezeki kita tak berkat. Contoh gaji kita bulan-bulan 3-4 ribu. Contoh ya. 3-4 ribu. Okey, 3-4 ribu lah. Okey, 3-4 ribu. Kemudian kita bawa balik tu kita rasa banyak. Dapat gaji kan, minggu gaji kita rasa banyak. Tu cepat sangat habis, ya Allah. Ya, kadang-kadang anak tak sihat lah. Ya, anak tak sihat lah. Kereta rosak lah, rumah rosak lah, paip bocor lah, apa lagi? Kereta rosak lah dan sebagainya. Itu di antara, cuba kita tengok balik. Ya, bulan tu kenapa lah banyak sangat yang rosak? Bulan tu kenapa lah banyak sangat masalah? Cuba cek balik. Kita cek balik bulan tu apa yang kita buat dengan pekerjaan kita. Adakah kita benar-benar bekerja lillahi ta'ala, bekerja kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Adakah kita bekerja tu kita curi-curi masa buat benda yang tidak berfaedah? Sebab itu bila kita bekerja, amanahlah dengan setiap pekerjaan kita. Amanahlah dalam setiap pekerjaan kita. Sebab dengan amanah itulah akan menjadikan rezeki yang kita bawa pulang itulah adalah dengan rezeki yang berkat. Ya. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, menjaga keberkatan dalam rezeki. Apakah yang dimaksudkan menjaga keberkatan dalam rezeki? Bersyukur dengan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada kita. Sebagai contoh, Allah kurniakan kita berbagai sangat rezeki. Macam-macam rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yang Allah berikan kepada kita, ya, pekerjaan yang bagus. Anak-anak yang kata apa? Anak-anak yang sihat, anak-anak yang comel, kemudian keluarga yang bahagia, suami yang soleh, isteri yang soleha, dapat kawan-kawan yang baik juga adalah satu rezeki. Ya, kemudian apa lagi rezeki? Rezeki banyak, macam-macam rezeki. Ya, ada orang diberikan rezeki dengan masa yang terluang, itu juga rezeki. Ya, okey. Bersyukur dengan rezeki yang Allah kurniakan kepada kita. Bersyukur. Bersyukur tu macam mana? Cara kita nak bersyukur adalah dengan cara apa? Dengan cara kita mengucapkan Alhamdulillah, ataupun kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adakah dengan cara apa lagi? Kita nak bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan cara melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Melakukan perkara-perkara yang berfaedah dengan rezeki yang Allah kurniakan kepada kita. Sebab setiap rezeki yang Allah kurniakan kepada kita ada keberkatan dia. Sebab itu kita akan rasa cukup bila rezeki kita ni, ya, kita akan rasa cukup tuan-puan bila rezeki yang kita bawa balik ni, bawa anak bini kita makan kan, walaupun sikit tapi dia akan rasa berkat. Itu adalah rezeki yang diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun gaji kita kecil tapi kita rasa cukup, itulah rezeki yang diberkati oleh Allah. Tapi kalau rezeki yang banyak, contoh kita bawa banyak, contohlah gaji tu banyak sangat kan, okey, kita bawa balik, tapi bila rezeki tu tak berkat, makanya dia akan jadi tak pernah cukup. Sebab itu carilah keberkatan di setiap celah-celah kehidupan kita. Carilah keberkatan di setiap apa yang kita lakukan. Carilah berkat dalam setiap yang kita lakukan. Setiap pekerjaan kita, carilah keberkatan. Ya, okey. Kemudian sebagai contoh, di antara menjaga keberkatan dalam rezeki ni, antaranya apa? Sebagai contoh, ya, bersyukur dengan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, sebagai contoh lagi, sentiasa berdoa agar rezeki kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas solat, ya, kebanyakan lepas kita solat, kebanyakannya lepas solat ni tak nak doa. Ya, kebanyakan lepas solat, kalau kita tengok ada orang yang lepas solat dia sombong dengan Allah. Apa yang maksudkan dengan sombong dengan Allah ni apa? Lepas solat dia tak nak doa pun kepada Allah. Dia tak nak minta pun dengan Allah. Sedangkan Allah kata apa? Aku sangat suka hamba-Ku yang sentiasa berdoa kepadaku. Aku sangat suka orang yang sentiasa minta kepada aku. Maksud di sini Allah suka bila kita sentiasa minta lagi kepada Allah. Allah sangat suka. Tapi kalau kita dengan manusia, adakah kita suka orang sentiasa minta dengan kita? Sebagai contoh, ya, kita ada sahabat kita yang selalu nak minta, nak pinjam duit lah,
nak pinjam macam-macam lah. Agak kita suka tak sebagai manusia? Agak kita tak suka kan? Kita tak suka orang sentiasa minta pada kita, tak suka. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sangat berbeza dengan kita. Ya, Allah sangat berbeza dengan kita. Ya, sebab itu sifat Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat Allah ni sangat pemurah. Ya, Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ya, Allah itu sangat-sangat pemurah. Sebab tu Allah suka bila kita sentiasa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas solat, mintalah, kita nak minta apa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepada aku kesihatan tubuh badan yang baik. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah setiap rezeki yang aku bawa balik, ya, untuk keluargaku. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah hidupku dunia dan akhirat. Ya Allah, berkatilah kepadaku kehidupanku, berkatilah kepadaku. Ya Allah, berkatilah hidupku, berkatilah anak-anakku, ya, keluargaku dan sebagainya. Mungkin di antara kita jarang minta Allah berkat hidup kita. Mungkin kita selalu minta dengan Allah, ya Allah, murahkanlah rezekiku. Ya, selalu kita minta dengan Allah, ya Allah, murahkanlah rezeki. Ya Allah, bagikanlah hidup kita dunia dan akhirat. Ya Allah, limpahkanlah sakinah mawaddah rahmah dalam rumah tangga. Kalau boleh, lepas ni kita selitkan dalam doa kita, ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah hidup aku dunia dan akhirat. Ya Allah, berkatilah rezekiku dunia dan di akhirat. Berkatilah rezeki yang aku bawa balik, ya, untuk keluargaku di dunia dan di akhirat. Berkatilah setiap rezekiku, berkatilah anak biniku, berkatilah aku dunia dan akhirat. Maksud kita minta Allah SWT untuk berkati hidup kita. Dan saya nak kongsikan kepada tuan-puan, amalkan satu zikir di mana, ya, di mana zikir ini insya-Allah bila kita sentiasa amalkan, nescaya insya-Allah Allah akan sentiasa murahkan rezeki kita. Zikirnya apa? Perbanyakkan zikir dengan zikir ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Waktu kita nak pergi kerja, ya, sedang kita dalam kesibukan untuk pergi ke kerja, ya, mungkin jalan jam dan sebagainya, ya, banyakkan, basahkan bibir kita dengan perbanyakkan berzikir. Dan di antaranya untuk kita murah rezeki, banyakkan dengan zikir ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Ya, ya Allah yang Maha Pemberi rezeki. Kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu yang Maha Pemberi rezeki. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. InsyaAllah bila mana kita banyak berzikir dengan zikir ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan murahkan lagi rezeki kita pada hari itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan luaskan lagi rezeki kita. Dan mungkin kemungkinan bila kita banyak berzikir dengan zikir ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, insyaAllah, ya, insyaAllah segala rezeki yang kita tak sangka kita akan dapat, kita akan dapat. Sebab itu perbanyakkan zikir ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Ya, ada yang tanya kepada saya, Ustazah, rezeki itu duit di ke semata-mata? Tidak. Ya, kebanyakan di antara kita bila ingat rezeki itu duit je, tidak. Rezeki itu macam-macam. Bila Allah kurniakan kita duit pun alhamdulillah. Allah kurniakan kita kenaikan gaji pun alhamdulillah. Ya, rezeki itu macam-macam. Ya, rezeki itu macam-macam. Ya, diberikan kesihatan juga rezeki, hari dapat makan juga rezeki, hati kita senang, kita gembira juga rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kalau kita tengok ada orang yang tidak direzekikan, ada orang yang tidak direzekikan dengan kebahagiaan. Mungkin hidup dia ni sentiasalah ada masalah. Sebab itu kena cek balik. Kadang-kadang setiap datang tu berpunca daripada diri kita sendiri. Ya, mungkin ada orang yang dia diuji dengan tak pernah bahagia hidup dia. Macam ni dan sebagainya. Ya, okey. Sebab cek balik, kalau setiap apa yang berlaku tu, cek balik dalam hidup kita. Adakah kita mencari keberkatan dalam hidup kita ataupun tidak? Kemudian, ya, saya ulang lagi sekali, amalkan, banyakkan zikir dengan zikir ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, murahkanlah rezekiku hari ini ya Allah, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Ulang sebanyak 33 kali. Ulang. Dah habis 33 kali, kalau ada masa sambunglah lagi, ya. Ada masa sambung lagi. Contoh kita nak tengok TV kan. Tengok TV. Contoh kita nak tengok TV, ya, sambil-sambil kita tengok TV. Ya, sambil kita menonton televisyen, sambil-sambil tu kita boleh berzikir dengan zikir ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Ya, insya-Allah. Okey, kemudian yang ketiga, menjaga keberkatan dalam berkeluarga. Bagaimana yang dimaksudkan dengan menjaga keberkatan dalam keluarga? Di antaranya adalah mengajak ahli keluarga kita untuk solat jemaah bersama-sama. Ya, ajak ahli keluarga kita untuk solat jemaah bersama-sama. Ya, kemudian
Ya, kemudian adalah dengan makan bersama-sama. Makan bersama-sama dengan ahli keluarga. Okey. Kalau kita tengok kan, makan bersama-sama ni kalau kita anggap satu perkara yang sangat mudah. Kita rasa makan bersama ni makan bersama je, tak ada apa pun. Okey, sebenarnya kalau kita tengok kan, makan bersama ni orang kata apa, memberikan satu impak yang sangat besar kepada ahli keluarga. Okey. Walaupun kita nampak makan sama-sama ni ibarat kata apa, perkara yang kecil, tapi sebenarnya ia memberi satu impak yang sangat besar. Sebagai contoh, kita ni ada masalah dalam ahli keluarga, kita ada masalah dengan anak bini kita, kita ada masalah dengan suami ke isteri kita dan sebagainya. Ya, cuba cuba untuk kita bila ada masalah tu kan, cuba kita mendapatkan keberkatan dalam keluarga ni. Cuba kita minta pun sekali, kita ajak untuk solat sama-sama, kita ajak untuk solat jemaah sama-sama. Ya, sebab apa? Bila kita solat jemaah sama-sama ni, Allah akan tahukan hati di antara orang yang solat berjemaah. Sebagai contoh, hati isteri dengan hati suami tu Allah akan tautkan lagi. Allah akan limpahkan lagi kekuatan cinta di antara suami isteri. Okay, kemudian bila anak-anak pun solat jemaah sama-sama, Allah SWT akan kuatkan lagi ikatan kekeluargaan dalam keluarga tu. Itu kehebatan orang yang solat berjemaah dalam ahli keluarga. Kemudian yang kedua tadi adalah makan bersama-sama, ataupun orang kata makan secara berjemaah dengan ahli keluarga. Okay, sebagai contoh, kalau dekat rumah kita ada talam, gunakan talam tu untuk kita makan suap menyuap. Untuk makan suap menyuap di antara ahli keluarga. Contoh, ada satu talam kan, suap suami kita ke, suami suap isteri ke, kan, anak, contoh anak-anak ni, kita suap anak-anak kita dan sebagainya. Suap, orang kata makan tu suap menyuap. Makan dengan cara suap menyuap. Mudah-mudahan bila kita niatkan dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan bila aku suap isteriku, bila aku suap suami aku suap anak-anak aku, mudah-mudahan Kau lembutkan hati mereka, ya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT lembutkan hati mereka, jadi orang yang dengar cakap, dan sebagainya. Sambil kita suap tu, kita niatlah dalam hati kita nak apa daripada Allah SWT. Sebab apa? Sebab kita menjaga keberkatan dalam waktu berkeluarga. Okey, sebagai contoh, bila kita ada masalah dalam suami isteri, kita ada orang kata apa, konflik di antara suami dan isteri, di antaranya cara kita nak berbaik, di antaranya adalah kita cuba untuk bincang bersama-sama, berbincang bersama-sama. Kemudian kita cuba untuk orang kata apa, untuk makan bersama-sama, orang kata apa, makan secara berjemaah bersama-sama. Kadang-kadang ada yang orang kata apa, bertanya kan, Ustazah, saya ni ada konflik di antara suami, saya ni ada konflik dengan suami saya, kan, na'udzubillah min zalik, kan. Ada orang diuji dengan macam tu, ada orang diuji dengan anak dan sebagainya, mungkin diuji dengan masalah keluarga. Jadi dekat sini lah jalan penyelesaian dia, di antaranya solat jemaah bersama, makan bersama-sama. Ajak suami kita duduk makan sama-sama. Kalau boleh kita suap suami kita, suami suap isteri, suap anak-anak kita. Waktu makan tu kita bercerita lah. Sebagai contoh, kita dengan suami kita kalau ada konflik dan sebagainya, kita duduk berbincang, kata buat dinner ke, kan, pasanglah lilin sebatang ke dekat depan, kan. Kita buat benda-benda yang romantik. Kita datangkan balik, orang kata apa, kita datangkan balik romantik kita datangkan balik macam mana kita pengantin baru, kan. Romantik kita cuba buat macam tu, tak salah kalau seorang suami nak buat perkara romantik kepada isteri dia, bagi bunga dan sebagainya bila datangnya konflik dalam keluarga. Sebab banyak sangat, ramai sangat yang kalau kita tengok, ada orang yang jumpa saya, ada orang yang mesej dan sebagainya, ada masalah keluarga, ada masalah keluarga, ramai sangat. Jadi ini di antara jalan penyelesaiannya lah, cuba cari jalan penyelesaian, banyakkan berbincang, dan sebagainya. Okey, dan paling penting, yang paling penting, banyakkan berdoa untuk pasangan kita. Mudah-mudahan Allah SWT lembutkan hati mereka, jaga mereka. Di antara satu zikir yang saya nak kongsikan kepada tuan-puan adalah, Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Ya Allah yang Maha menjaga, Ya Allah yang Maha memelihara. Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Baca 33 kali.
ya, baca 33 kali dengan niat, ya, dengan azam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan niat kita, ya Allah ya Tuhanku, jagalah isteriku, jagalah hati dia. Contoh kan, kita nak niat untuk suami kita ke, kita nak niat untuk anak-anak kita ke, kita nak niat untuk diri kita ke, ya, untuk suami, untuk isteri dan sebagainya. Yang suami niatkan untuk isteri dan sebagainya. Ya Allah ya Hafiz ya Muhaimin, niat, ya Allah jagalah, ya Allah ya Hafiz ya Muhaimin, ya Allah yang maha menjaga, ya Allah yang maha memelihara, jagalah keluargaku, ya Allah ya Tuhanku, jagalah keluargaku, lindungilah keluargaku. Sebagai contoh, ya, suami kita pergi kerja, kita, ya, kita sebagai seorang isteri, kita niat sama-sama kita bekerja, ya Allah ya Hafiz ya Muhaimin, tolong jaga suamiku, ya Allah, tolong jaga mata dia, tolong jaga hati dia, tolong jaga diri dia, ya Allah ya Hafiz ya Muhaimin, ya Allah yang maha menjaga, ya Allah yang maha memelihara, peliharalah suamiku untuk pergi kerja, jaga dia daripada segala godaan yang dekat luar sana, ya, jaga dia daripada benda-benda yang tak baik dekat luar sana. Contoh kan, yang sebagai seorang suami, kita niat juga apa yang kita nak niat kepada isteri kita, ya Allah ya Hafiz ya Muhaimin, jagalah isteriku, ya, jagalah anak-anakku, ya, dekat sekolah dan sebagainya. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkan zikir, ya Allah ya Hafiz ya Muhaimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga orang yang kita niatkan, ya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga keluarga kita, ya, dan dilimpahi sakinah mawaddah rahmah dalam keluarga kita. Ya, bila kita lepas kita solat, kalau boleh jangan sesekali tinggal doa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, limpahkanlah sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tanggaku. Dan mudah-mudahan bila kita sentiasa berdoa kepada Allah dengan limpahan sakinah mawaddah warahmah, walaupun ada konflik yang berlaku dalam rumah tangga, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan tautkan hati suami isteri tu untuk kembali bersama. Mungkin kat situ Allah akan beri jalan penyelesaian kepada suami isteri tersebut, dan mudah-mudahan Allah akan lembutkan hati suami, ya, hati isteri, hati anak-anak untuk dengar kata dan sebagainya. Sebab itu bila kita berdoa, jangan sesekali tinggal, ya, doa kepada Allah, ya Allah limpahkanlah sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tanggaku, insya-Allah. Dan mudah-mudahan bila kita sentiasa berdoa kepada Allah, dilimpahi sakinah mawaddah warahmah, mudah-mudahan Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Okey, saya petik satu pendapat ulama sebagaimana kata Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, mengatakan bahawa harus kita katakan dengan jelas bahawa perjuangan ini adalah perjuangan umat Islam, perjuangan umat Islam. Okey, bukan hanya masalah orang Arab semata-mata, dan kata Al-Quds adalah masalah umat Islam di seluruh dunia. Maksudnya apa kat sini, kita berbalik kepada diri kita. Kita sebagai umat Islam haruslah kita berjuang. Haruslah kita berjuang bila ada satu masalah yang datang pada kita, ya, satu masalah yang datang pada kita, ya, hadapi masalah tu dengan sebaik mungkin. Hadapi setiap masalah ataupun setiap ujian yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik mungkin. Banyakkan berdoa kepada Allah, ya, banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dipermudahkan segala urusan kita hari itu, ya, insya-Allah. Jadi kesimpulannya dekat sini, rezeki yang berkat itu boleh memberi kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ada manusia yang diuji dengan begitu banyak odak dan duri, namun sebab ada keberkatan dalam hidup dia, keberkatan dalam rezeki dan hidupnya, dan segalanya tidak menjejaskan kehidupan. Sebab itu carilah keberkatan dalam rezeki kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati segala rezeki dan kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah SWT memberkati hidup kita di dunia dan di akhirat. Carilah keberkatan di setiap celah-celah kehidupan, nescaya kamu akan menjumpainya dan mampu untuk menjadi mukmin yang bahagia di dunia dan di akhirat, insya-Allah, ya. Kalau kita tengok waktu sangat-sangat mencemburui kita, ya, dan insya-Allah kita akan sambung lagi dengan tajuk yang lebih menarik, ya, dengan tajuk yang lebih menarik, insya-Allah, ya, pada minggu hadapan. Okey, yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri, ya. Okey, dan tadi kita dah mulakan kuliah kita dengan Al-Fatihah, kan, buka kan. Jadi kita marilah sama-sama kita tutup kuliah kita dengan tasbih kifarah dan suratul As.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua ya. Terima kasih kepada follower-follower saya yang sentiasa support ataupun yang sentiasa, orang kata apa, sentiasa follow setiap ceramah ataupun kuliah-kuliah saya, kelas-kelas saya dan sebagainya. Terima kasih. Yang baik itu datang pada Allah dan yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.